Assalamualaikum, jumpa lagi kita. Jom belajar bersama Cikgu Yani. Okey, hari ini Cikgu akan menerangkan bab 11 bahagian yang ketiga, iaitu graf gerakan linear. Kita ada 3 jenis di sini. Ini adalah graf hal laju melawan masa. Okey, graf yang pertama ini ialah pecutan malar. Dan kita lihat yang kedua pula itu adalah hal laju malar. Apabila hal laju malar, bermakna pecutan dia adalah sifar. Graf yang ketiga pula ialah nyah pecutan malar. Jadi ini adalah ketiga-tiga jenis graf gerakan linear. Okey, graf gerakan linear digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data tentang suatu gerakan. Dua jenis graf gerakan linear. Yang pertama ialah graf sesaran melawan masa. Graf sesaran melawan masa ini menunjukkan sesaran objek yang bergerak berubah dengan masa. Okey, yang kedua pula ialah graf hal laju melawan masa. Graf hal laju melawan masa ini pula membolehkan sesaran, hal laju dan pecutan sesuatu objek yang bergerak ditentukan. Okey, graf sesaran melawan masa. Lihat gambar rajah di sebelah. Okey, OM itu dari titik O ke titik M. Kecerunan adalah positif dan seragam. Maka hal laju adalah seragam. Jadi ini adalah graf bagi sesaran melawan masa. Okey, untuk titik dari M ke titik N, kecerunan adalah sifar. Maka hal laju adalah sifar. Dari titik N ke titik S pula, kecerunan adalah positif lagi dan seragam. Jadi hal laju di sini adalah seragam. Dari titik S ke titik T pula, kecerunan adalah negatif dan seragam. Hal laju adalah negatif dan seragam, iaitu bergerak ke arah yang bertentangan. Okey, yang kedua ini pula ialah graf hal laju melawan masa. Jadi kecerunannya akan diwakili oleh pecutan. Okey, dari titik A hingga ke titik B, kecerunan adalah positif dan seragam. Hal laju bertambah secara seragam, maka pecutan ia adalah seragam. Dari titik B ke titik C, kecerunan adalah sifar. Oleh itu, hal laju malar tetapi pecutan adalah sifar. Manakala dari titik C ke titik D, kecerunan adalah negatif dan seragam. Hal laju berkurang secara seragam. Pecutan akan jadi negatif atau nyah pecutan seragam. Okey, tadi kita sudah diperkenalkan dengan dua jenis graf. Sekarang kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedua-dua jenis graf tersebut. Sudah bersediakah murid-murid? Okey, bagus. Okey, graf di sebelah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Okey, soalan yang pertama, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 2 saat yang pertama? Itu soalan pertama. Dan soalan kedua pula, berapakah hal laju kereta mainan itu dari masa 8 saat hingga 13 saat? Okey, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 2 saat pertama? Kita tengok daripada graf ini, 2 saat pertama ini di dalam gambar ini ya.
Jadi kita boleh baca, kita panjangkan saja garis 2 ni, dan di mana dia berhenti pada sasaran keempat. Jadi jawapannya adalah 4 meter. Okey. Kemudian soalan yang kedua, berapakah laju kereta mainan itu daripada masa 8 saat hingga ke 13 saat. 8 hingga 13 saat adalah di kawasan ni ya. Tengok 8 hingga 12 masa. Okay, kita akan tolakkan, kita akan kira kecerunan bagi kawasan di atas ni dari masa 8 hingga 13 saat. Jadi kecerunan yang sasaran paling tinggi yang bercapai adalah 9, dan sasaran yang paling rendah adalah 4. Kita tolakkan saja 9 kepada 4. Kemudian kita bahagikan masa dia, jarak di antara 8 hingga 13 saat. Jadi 13 tolak 8. Jadi jawapannya, laju kereta mainan ialah 1 meter per saat. Bagus belajar sekalian. Penyelesaian masalah yang kedua. Okey, gambar rajah ada di sebelah. Itu adalah graf sesaran melawan masa. Okey, graf di sebelah menunjukkan gerakan sebuah motosikal. Soalan yang pertama, berapakah sesaran motosikal itu selepas 3 saat yang pertama? Daripada soalan ini, kita boleh kira masa dari pertama, kedua, ketiga, berapa jauhkah sesarannya. Kita boleh baca daripada graf tersebut. Kemudian soalan yang kedua ialah, berapakah laju motosikal itu dari saat ketiga hingga saat ke-6. Yang keduanya dari saat ke-6 hingga ke saat ke-9. Okey, apa penyelesaian masalah dia? Kita tengok jawapan dia. Untuk soalan yang pertama, sesarannya kita boleh dapat terus daripada graf, iaitu bersamaan dengan 8 meter. Kita buat garis-garis panjang dari 3 saat hingga ke atas. Kita akan dapat jawapan 8 meter. Okey, untuk soalan B, berapakah laju motosikal dari saat ke-3 hingga ke saat ke-6? Okey, kita gariskan dahulu pada graf dengan garisan merah bertitik untuk menunjukkan saat ke-3 hingga saat ke-6. Apa yang berlaku sebenarnya dalam keadaan ini? Pada masa saat ke-3 hingga saat ke-6, sesaran tidak berubah. Ini menandakan bahawa masa berjalan, tetapi kedudukan motosikal itu tidak berubah kerana sesarannya tetap sama. Jadi di sini lajunya adalah 0 meter per saat ataupun 0 meter per saat. Okey, untuk soalan B, saat ke-6 hingga saat ke-9, itu pula adalah pecutan, nyah pecutan. Jadi kita tengok jawapannya. Okey, kalau kita tengok lajunya adalah sifar tolak dengan 8. Kenapa sifar? Kerana pada akhirnya motosikal itu akan berhenti. Jadi laju akhir bagi motosikal tersebut ialah sifar. Dan laju awalnya tadi adalah sesaran awal dia adalah 8. Jadi sifar tolak 8. Kemudian kita bahagikan dengan jumlah masa daripada 6 saat dari saat ke-6 hingga saat ke-9. Jadi kita bahagikan saja untuk dapatkan kecerunan dia, dan jawapannya adalah merupakan nyah pecutan. Jadi jawapan akhir dia adalah negatif 2.67 meter per saat. Kenapa negatif? Kerana motosikal itu mengalami pecutan. Masalah yang ketiga. Okay, graf di sebelah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh.
Okey, soalan yang pertama, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 2 saat yang pertama? Soalan yang kedua, berapakah pecutan kereta mainan itu dari masa 4 saat hingga 6 saat? Graf yang diberikan adalah graf hal laju melawan masa, maka kecerunannya adalah pecutan. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, kita tengok jawapan yang pertama dahulu. Berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 2 saat yang pertama? Okey, dari sini kalau kita tanya sesaran, soalan sesaran bagi graf hal laju melawan masa, kita akan tengok pada luas di bawah graf. Okey, jadi sesaran itu merupakan luas di bawah graf. Soalan dia daripada 2 saat yang pertama, bermaksud kita kena mengira luas di bawah graf pada 2 saat yang pertama. Daripada gambar rajah kita dapati itu adalah bentuk segitiga. Jadi luas bagi segitiga ialah menggunakan rumus 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi sesaran dia adalah luas segitiga, di mana 1/2 darab dengan 2 untuk tapak dan 4 pula adalah untuk tinggi. Jadi jawapan dia adalah 4 meter. Okey, untuk soalan yang kedua, berapakah pecutan kereta mainan itu dari masa 4 saat hingga ke 6 saat? Okey, itu adalah pecutan. Jadi dari 4 saat hingga ke 6 saat, kita cuma tolakkan hal laju, kita cuma kira kecerunan dia. 9 adalah hal laju yang paling banyak. 9 tolak dengan 4. Kemudian kita bahagikan 6 tolak kepada 2. Jadi kita akan dapat 2.5 meter per saat. Okey, rasanya pelajar sudah pun memahami 2 jenis graf tadi dan juga beberapa penyelesaian masalah. Okey, sampai kita jumpa lagi. Terima kasih.